الرسول الأمين إمام المرسلين قائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau Taman Bukit Merkosa beserta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama saya nak tanya apa khabar semua? Lama betul kita tak jumpa kan? Pada angka lah, pada bilangan masa hampir 8 bulan. Kalau ikut catatan kitab ni last 21 bulan 2. Pada muka surat 27 berkenaan dengan wuduk dulu kita baca. Lepas tu berhenti sampailah ke hari ni. Betul Cik Ismail? Tapi adalah sulam sesekali saya sampai masjid jemputan Tuan Ismail kita, terubatlah sikit sebanyak kerinduan kan. Tapi terfikir juga agak dah kena potong nama sini semua. Pasal tempat lain dah mula panggil. Tapi bila fikir dia pasal dia Bukit Margosa, dia tinggi nak naik tu kan, dia bukit, jadi mungkin lambat sikit. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Dan hari ini kita sambung lagi majlis ilmu kita untuk kita membaca kitab Bidayah Al-Hidayah ataupun kita wasal Bidayatul Hidayah, ini karangan Imam Al-Ghazali, kitab fiqh yang menerangkan maksud hakikat syariat ya. Dalam syariat itu ada hakikat. Jadi tuan, sebagai kita nak berkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab dan kita selawat 10 kali insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan. Tahniah kepada tuan-tuan ya, setelah sekian lama kita tak berjumpa. Hari ini Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita berhimpun dalam surau yang mulia ini pada waktu antara waktu-waktu ya, waktu yang termulia antaranya di antara maghrib hingga waktu isyak, menunggu antara waktu maghrib waktu isyak
orang yang duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diberi ganjaran yang sangat besar. Mudah-mudahan kita beroleh ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, apalagi kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu pun termasuk dalam zikir juga, tuan. Ya. Zikir itu bukan yang sekadar zikir saja, ya, yang kita sebut biasa ni. Majlis ilmu itu zikir, berselawat itu pun termasuk zikir, berzikir itu berzikirlah, baca Quran itu zikir. Zikir itu maksudnya ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi zikir yang terbesar, wala zikrullah akbar apa? Salat. Sembahyang itu zikir, ya. Jadi apa yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan zikir. Zikrullah itu maksudnya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaitan dengan surah Al-Fatihah yang kita panggil Ummul Kitab, ya. Kalau kita nak berdoa, kalau kita nak baca Fatihah tu pun mustajab, tuan. Ya, Ummul Kitab. Kalau dalam solat tak dibaca Fatihah, tidak sah solat seseorang. Jadi dalam kaedah kalau ada hajat yang besar, apa yang saya tahu, dua kali diniatkan untuk hajat itu selepas maghrib atau di antara azan subuh sehingga iqamah. Subuh kalau boleh jangan cepet nak qamat, tuan bilang bagilah 15 ke 20 minit, ya. Sebab subuh ni dia waktu yang paling sulit orang nak bangun ke bilik air dan sebagainya. Kadang ada orang nak ambil sunnah, rumah dia dekat, dia nak solat di rumah. Sunat solat di rumah, solat sunat, ya. Sebab Nabi akan solat di rumah. Kemudian si Nabi Bilal ketuk pintu, ya Rasulullah, Nabi kat akim solat, dirikan sembahyang. Nabi dah solat di rumah, tapi rumah Nabi dekat dengan masjid, cuma beberapa meter. Kalau kita banyak kilometer, takut tertinggal, kita solatlah di surau atau di masjid, solat sunat tu. Kalau dekat bolehlah ambil sunnah, solat di rumah. Baik tuan-tuan, sini macam mana? Masuk waktu terus berhenti ya? Berhenti azan. Lepas tu sambung balik macam dulu kan? Ni baru ke tuan? Kau dulu dah ada? Nanti sebenarnya sepeninggalan saya hari tu kau macam mana? Iya. Pasal sangat selesa. Hari tu pun selesa juga. Dia ada tempat kaki, tempat lain tak ada tempat kaki. Sini ada special lah kan. Patutlah lambat panggil lah. Rupa nak ni kan, tunggu anu siap ya. Baik tuan-tuan, kita buka kitab kita pada muka surat yang last. Kalau catatan saya 27 berkenaan dengan wuduk tadi. Kemudian kita masuk hari ni pada muka surat 28. Betul Kak ya? Orang perempuan kalau nak ngangguk tu sahih dah tu kan. Orang perempuan ni dia accurate, dia tepat dia punya ni. Orang lelaki pun lebih kurang tu juga, tapi orang perempuan lebih detail, ya. Terima kasih tu. Di mana-mana pun bang kan, orang perempuan detail, dia tahu kat mana barang dalam rumah tu, tanyalah dia. Kau tanya kita, jawab guyub tak jumpa. Kita sendiri pun tak jumpa barang kita, kena tanya juga kaum ibu. Baik, kita tengok muka surat 28. Yang ada kitab boleh buka. Nombor 4, adab mandi. Mandi pun ada adab dia tuan ya. Bukan mandi kobau dah, mandi pun ada adab. Tu mandi kobau dah bu dah sudah. Dulu buat kecil macam tu, berkilat badan keluar pada bilik air. Kena halau masuk boleh. Pergi masuk boleh mandi tu. Sabun rupa dah setompok kat belakang. Pasal apa tu? Takut kena tinggal kan. Pasal dulu kalau nak ikut pergi mandi tu. Habis mandi tengok orang dah hilang, dah kena tinggalan. Jadi takut kena tinggalan, buru-buru mandi kau. Melokek-lokek sabun kan. Jadi ada adab mandi. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau junub. Ni kitab fiqh tuan ya. Kitab fiqh ni, maksud fiqh ni ialah faham. Kalau faqih, orang yang faham tentang agama. Kalau fuqaha, jamak dia. Nabi cakap, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Bang, siapa Allah Taala berkehendakkan kebaikan pada seseorang,
diberi orang tu faham dalam agama. Faqaha yufaqihu, mana faqih. Kalau ada nama anak kita faqih, maksud dia seorang yang faham lah tu. Mudah-mudahan. Jadi ilmu fiqh, dia ilmu dia apa? Ilmu fiqh ataupun ilmu syariat. Yang pertama sekali ilmu tauhid ataupun usuluddin, asas agama. Tauhid tu mengenal Allah. Supaya apa? Supaya bila dah kenal Allah Ta'ala, tahulah apa nak buat. Macam kita kerja, kita kena kenal bos kita. Bos ni macam mana? Bos ni pertama sekali kau masuk lambik lebih daripada 2 kali dibuang kata. Hari-hari lepas subuh kita sampai. Yang kedua, dia ni dia takut dengan bini kata. Kalau apa-apa kau ugut dia bagi ngadu. Contoh kan. Jadi kita tahu macam ni. Kan ada satu cerita tu, bos tu dia buka beg duit setiap pagi. Dia ngeleng-ngeleng dia tutup. Ada 400 orang staff lebih dia handle. Satu hari staff tanya, bos nak tanya doa apa bos baca tu? Tak adalah tu. Habis bos buka beg duit, lepas tu semangat kerja sebab dalam tu ada gambar akak kau tu. Bila aku tengok tak ada masalah lebih besar daripada masalah dia. Setakat korang ni masalah ni sikit dia kata kan. Dia sebagai pemberi semangat lah ya. Contoh ya. Jadi ilmu tauhid atau usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh ni kita belajar. Ataupun ilmu syarak. Dikenal dengan ilmu syarak, hukum hakam. Kemudian yang ketiga ilmu batin. Dah kenal Allah Ta'ala, beramal dengan syariat. Kemudian ilmu batin dah apa? Ilmu tasawuf lah, ilmu hati ya. 3 cabang ilmu ni wajib kita tahu. Orang ambil fiqh, dia tak ambil tasawuf, dia telah melakukan zindik. Kalau dia bertasawuf dia tak berfiqh, maka dia melakukan fasik, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan apa yang menghubungkan kedua-duanya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, maka dia telah berada di landasan yang benar. Syariat betul, hakikat betul. Jadi kitab ni menerangkan tentang syariat dan hakikat. Sebab tu tajuk dia adab mandi. Baik, apabila kau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima'. Junub ni tuan-tuan keluar air mani ya. Maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Ni dulu bawa air lah sebekas. Kalau kau pergilah ke pergi. Sekarang bilik air kita ada pipe. Jadi tak payah buat bekeh kan tuan, kan balik kan sibuk nak cari besen tak. Dalam kitab ni kalau tak ada air, bawalah air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali dan tanggalkan segala kotoran dari badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang, beserta segala dengan doa-doanya, dan kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Ini apa tuan? Ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seorang tu junub, mana dia berhadas besar, maka wajib ke atasnya untuk menyucikan diri dalam bentuk mandi. Mandi ni tadi menggunakan air lah. Jangan mandi pakai batu pula, tak boleh. Mandi, kau orang sebut mandi poluh, mana poluh tu air lah. Tapi tak ada mandi poluh lah. Bermandi poluh tu itu istilah sahaja. Perkara yang menyebabkan kena mandi ni tuan, yang diwajibkan mandi ni, ni disebut tadi berjunub, sama ada mimpi atau tidak, atau jima', persetubuhan, atau bersetubuh ni tuan-tuan, dia asal bersetubuh saja ya. Kena faham tak? Asal bersetubuh ni dia setengah minit tu dah telefon bunyi, dah cancel lah, sambung kemudian. Contoh kan, wajib mandi walaupun tidak inzal. Kita pakai inzal lah. Adik belakang bulat kata orang takut saya tengok. Macam mana ni dik? Walaupun tidak ada tak sudah, baru zub dah wajib mandi. Yang pertama. Yang kedua, keluar. Kalau keluar sesuatu di atas katil,
Ni hadis ni tuan, ada cerita ni. Ni kitab, kita baca kitab ni. Tak tahu siapa punya, suami atau isteri, kedua-duanya wajib mandi. Jangan main tuduh-tuduhan, tak payah. Mandi, kita mandilah kedua-duanya. Itu kaedah dia. Ataupun mati, meninggal, wajib dimandikan kecuali dia mati syahid. Ataupun dia haid, orang perempuan saja, orang lelaki tak payah fikir dah haid pun tak payah, orang perempuan saja. Ataupun dia nifas, keluar darah kerana bersalin, ataupun wiladah, melahirkan anak. Ini 5 perkara tuan ya. Maka wajiblah dia mandi. Kalau dia tidak mandi, ibadah dia tertolak, seolah-olah dia dalam keadaan berjunub terpanjang masuk. Ada satu kes tuan, ada satu imam dia terlupa nak mandi sembahyang subuh. Habis tu buat pengisytiharan, pagi tadi tak sah semua orang sebab saya lupa nak mandi. Ni kisah jadi imam, kena ingat tuan. Ku agak-agak confuse, mandi je lah. Rasa-rasa mimpi ke apa, tak ada cerita ni tuan. Mandi je lah, mandi je. Ya, mandi ni janabah ni pun kalau rasa banyak dosa pun mandi juga, mandi wajib. Ya, ni confuse. Ada satu kes zaman siapa saya dah lupa. Rasa zaman Nabi dilapuk imam tu. Imam tu baca bukan main panjang. Sembahyang subuh tak salah, rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Habis sembahyang imam dia cakap, sorry saya lupa ambil wuduk lah tu. Dilapuk ada makmumah. Ya, ada kisah ni. Dilapuk dia, buat pengaduan lah, imam kena pukul, apa kes tu. Sebab dia dah lah baca panjang 2 jam sembahyang subuh. Habis sembahyang dia suruh kita sembahyang balik, dia lupa ambil wuduk. Ni kes lupa ambil wuduk dan lupa mandi. Yang baik tuan ya. Kalau kita nampak imam tu ada sesuatu yang membatalkan sembahyang, kita kena tunggu dia. Kain dia koyak, tak apa dia najis melekit. Kalau dia tak faham, kita dah ni, kita tarik dia ke belakang, kita naik ke depan. Tu kaedah dia. Ya. Kalau dia degil dekat pengawan dia, kita mufarakah. Jangan ditumbuk dia. Jadi 5 perkara tuan dia diwajibkan. Kau ingat tu, kalau tak sempurna kita punya mandi ni tadi, maka ibadah kita ditolak. Nanti nak kena tahu ni bab pekah kan. Ya, dia habis tasawuf, hati kena baik ni pekah tak hati, pun tak jadi je dah, bohong cerita kan. Bab mandi tak pas, bab wuduk tak pas, bab zakat tak pas, ni taharah wajib. Bila kau sudah selesai dari berwuduk, jadi maknanya tadi masuk bilik air, sunnahnya membasuh tangan. Sebab apa? Sebab tangan kita ni tak tahu masa tidur dia merayau ke mana. Jadi basuh tangan dulu. Tu ada sunnah. Kemudian kata Nabi lagi, istinsyak, maknanya tadi sodot air buang. Sebab masa kita tidur, syaitan duduk lalu bagi hidung. Sodot hembus 3 kali ke kuat. Jangan dicari dalam singki syaitan tu, tak nampak dah. Hembus kan dia. Kerana kita tahu malam tadi dia dah duduk di situ. Jadi bila dah basuh tangan ni tadi, maka berwuduk. Tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali dan kau berniat mengangkatkan, iaitu menghilangkan hadas, iaitu junub. Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu, dan selatilah rambut di kepala dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan ke tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi, dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangilah wudukmu sekali lagi. Baik, bila nak mandi tuan, sunnah dia ialah Nabi SAW akan berwuduk, wuduk macam biasa. Jadi mandi ni tuan, dia tadi sebut kalau tersentuh kemaluan kena ambil wuduk balik. Jadi macam mana tu? Kita ni mandi, pakailah kain, ya, pakai kain cukin nama. Kain cukin. Lama orang dulu boleh tawal nipis tu pakailah. Jangan boleng macam toyol. Nanti cucu kita nak pergi sekolah tu, wan dia berlari, ada toyol ambil air tu. Wan dah agak datuk lah tu kan.
Nanti jawapan pihalau tayo lah apa dibuat apa bagi ni. Jangan buruk ke mana. Dah tutup macam kita ni, boleng. Toyol pun lagi nampak. Toyol dekat ini rupa bos kita selama hari ni tu. Jangan ya, pakailah kain supaya apa, senang kita nak, kalau kita nak menggosok mana-mana gunakanlah kain itu, mana lapik, jangan ya. Jadi benda tu bukanlah berdosa besar kan kalau tak ni, tapi orang cakap kalau kita tak nak menjaga warak kan, pakailah tutup antara pusat ke lutut, orang lelaki, orang perempuan dada ke lutut. Jadi bila dah berwuduk ni tadi, wuduk seperti biasa, cuma bahagian kaki itu boleh dibasuh masa itu juga. Dalam hadis sedang kata Nabi basuh selepas tu pun boleh. Dan wuduk ni tadi, wuduk niatlah aku ambil wuduk ni sebab nak mandi hadas. Kalau lepas wuduk tadi tak terpegang kemaluan, lepas mandi boleh dipakai wuduk tu untuk terus solat. Boleh sebab kita dah berwuduk tadi. Kemudian bila dah ambil wuduk ni tadi, dimulakan niat dan kewajipan dia ialah 3 kan. Perkara yang wajib dalam mandi ini ialah pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dari badan jika ada, 3 mengatakan air ke seluruh anggota badan. Air hendaklah menggunakan air mutlak. Air mutlak ni tadi berapa air mutlak kan? Ada 7 bahagian kan. Air hujan, air sungai, air laut, air mata air, air daripada salji. Lagi apa ni? Air mata air, air kelapa tak masuk kan? Itu air mutlak. Dia maknanya pipe kita ni air mutlak lah tu, air sungai kan, air sungai kita ambil di tepi. Jadi ada isu kan tadi, air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan itu tak ada masalah ya, kata ulama boleh dipakai. Sebab dia dipanaskan tu ada untuk mana tadi dia tak berubah sifat dia. Mana dia panas saja, cuma suhu dia berubah. Dulu kita kecil dengan tak ada water heater ni, mak kita jorang air kan. Jorang air campur dalam besen tu. Kita mandi. Orang tua marin sayang nama kita. Jadi kita ni sejuk. Sebenarnya tuan, kalau lebih pujian dalam beribadah tu lebih pahala kan. Dia kok boleh buka lagi sejuk tu kan. Lagi menggigil tu dia lagi besar ujian kan. Lagi mudah-mudahan lebih pahala kan. Tapi aku tak tahan, jangan pakailah air panas tu ya. Jadi air panas itu bukan air musyammas. Yang dikatakan musyammas yang makruh itu ialah air yang terjemur di bawah matahari, dia panas, makruh. Tapi bila dia dah sejuk, okey, dah balik. Dia mesti dia panas dia. Tapi water heater kita tu tak termasuk dalam air musyammas, mana datang matahari malam tu kan. Jadi boleh. Kemudian diratakan air ni, mula dah berwuduk tadi dah sempurna, nak basuh kaki boleh, nak kemudiankan boleh. Kemudian niat sebaik air menyentuh badan, basuh bahagian yang kanan. Nabi basuh kepala yang sebelah kanan, kemudian kiri, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dan diselati, kalau rambut ada orang lelaki ada janggut, orang perempuan rambut panjang masukkan semua ya, biar semua kena air. Dan bahagian yang berlipat-lipat di badan, orang yang banyak lipat itu banyak dia kena ya, yang kurang lah. Kemudian kena mencangkung tuan. Ini kaedah mandi wajib ya, cangkung dan memasukkan sedikit jari ke dalam dubur untuk melalukan air di situ. Itu kaedah. Jangan kita berdiri duduk habis tak sempurna nanti. Bila tak sempurna, maka ibadah kita pun tertolak. Ini cerita ni. Itu yang jadi semayang tak apa nak khusyuk. Kau rajin, kau malih pergi surau, mengaji pun tak apa nak ni. Ini penyebab-penyebab tuan. Makanan, cara kita taharah, bersuci kita tak betul. Hatta Nabi cakap orang yang banyak diazab dalam kubur, yang pertama orang yang tak betul bersuci, orang yang kencing ni tak jaga tuan. Ini masalah besar ni, khusus orang lelaki ya, yang kencing berdiri meracik air kencing kono pada seluar, lepas tu dia buat semayang. Ini azab kubur. Yang kedua, mengadu domba. Jumpa orang ni cerita orang ni, jumpa orang ni cerita orang ni. Ini antara dua perkara yang paling banyak orang kena azab kubur. Jadi kita nak kencing macam mana?
Dia kena cerita ni, kalau dalam mangkuk tu buat macam berjangkung lah. Kadang seluar kita ni serabut kita nak lu kan. Jadi hati-hati ya. Dulu kita dah baca bab ni lah, bab qada hajat ni. Di tempat yang terbuka, yang ada angin nak bertiup apa semua, yang jatuh ke batu yang meracik, ni semua nak kena jaga tuan ya. Sebab tu kalau masuk sensinglah seluar tu, lepas tu basuh betih kita yang terkena air tu. Kemudian tadi dah ambil wuduk, jangan menyentuh kemaluan, sebab kalau disentuh batal lah wuduk, kena ambil balik. Apa kes dia kalau mandi dalam sungai atau kolam tuan? Samalah kaedah dia ya, menyolam berniat lakukan sebanyak 3 kali. Menyolam sambil meratakan air seluruh badan, menyolam, pastikan tempek tu tak ada boyo. Takut nyolam tak timbul ya, kena tanya orang ni ada boyo tak dalam sungai ni, nak mandi ni. Kalau kan dia cakap ada, cari tempat lain. Itu pun boleh mendatangkan mudarat. Jangan kita pergi melempah kali maut, nampak boyo lalu, ni nak masuk waktu ni tak peduli, nak mandi juga, jangan. Picik payo yang selamat lah ya. Kemudian kolam pun sama. Jadi jumlah air ni macam mana yang dikatakan 2 kolah tuan. Air 2 kolah ini ialah air tu air mutlak untuk hal kalau dia nak menjadi mutan najis. Kalau air yang melebihi 2 kolah walaupun masuk najis tapi tidak bertukar dia punya sifat dia, maknanya bau dia tak bertukar, rasa dia tak bertukar, warna dia bertukar, maka boleh. Contoh kita nak ambil mandi di sungai, wuduk ataupun nak mandi, adalah kobau mati kat atas. Jadi air itu pasal dia banyak, tak adalah efek sangat, maka boleh. Yang tak boleh kalau dah bertukar menjadi najis, ada 1000 ekor kobau mati kat dalam sungai tu, walaupun air sungai itu selebar-lebar tapi dia dah bertukar sifat bau, rasa dan warnanya, maka tidak boleh. Jadi berapa ukuran 2 kolah tu kan? Saya pun ingat lupa, dalam 200 liter lebih saya lah, kos 140. Dia macam ni lah, 3 boleh tin minyak tanah. Tu tak tin minyak tanah tu. Dulu kita ada tin minyak tanah, tin biskut kan, lebih kurang 13 tin tu. Kalau nampak air kat masjid tu, bawa tin minyak tanah, cuba timbul, kalau cukup 3 boleh dia dah pakai ya. Tapi jangan berbaik tuan, di boduk dah siap kita kan ya. Anggaran lah ya, maknanya tadi kita yakin 2 kolah. Jadi tak adalah dia dikira air mustakmal ya, air yang digunakan. Kadang ada orang ambil wuduk, dia masuk balik air dalam tu kan, jadi air mustakmal. Jadi air yang dah digunakan dia itu suci tapi tidak boleh menyucikan. Jadi takut kalau kita confuse, air ni mustakmal lah, orang tu ambil wuduk, dia masuk balik ke dalam. Jadi kiraan 2 kolah lebih kurang dalam 3 boleh tin minyak tanah tu. Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah tadi mandi 3 ni kan, niat, kemudian basuh muka sekali, membasuh kedua tangan sampai ke siku juga sekali, menyapu sebahagian dari kepala sekali, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Tertib 6 perkara sekali ya. Ini yang wajib yang wajib sekali. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Ini tuan, kadang kita ni confuse ya. Kita sekali cukuplah, padahal 3 kali itu sunat, memperelokkan ibadah. Perkara sunat ni tuan, perkara sunat ini ialah perkara yang tak wajib, dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Wajib ditinggalkan berdosa, dilakukan dapat pahala. Kalau makruh dilakukan tidak berdosa tapi ditinggalkan dapat pahala. Perkara makruh buat tak berdosa dah, tapi ditinggalkan dapat pahala. Mana nak? Tak nak dapat apa-apa pun atau mendapat pahala, tentu kita nak pahala, maka tinggalkan. Jadi yang sunat ini, sunnah ini bila dilakukan mendapat pahala. Maknanya apa? Dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kepada kekurangan yang ada pada yang wajib.
Makna tuan, kita ni yang wajib tu memang wajib kita buat, tapi yang sunat ni jangan ditinggalkan. Ya, orang yang ahli ibadah, orang yang takwa dia tinggi, wajib ni memang tak ada dapat apa-apa. Ibaratkan ni hutang kita. Yang pengorbanan kita pada perkara yang sunat. Sebab tu sembahyang sunat ni jangan tinggal, tuan-tuan. Ya, perkara yang pertama dihitung nanti solat. Allah Ta'ala tanya, cek solat. Solat tak mahu tengok malaikat. Memang tahu solat. Cuba tengok solat sunat dia. Solat sunat pun tak ada. Ya Allah, dah. Tak payahlah, masuklah tu dalam neraka. Macam tuan-tuan lah. Solat dulu. Kalau solat tak lepas, sedekah, haji, umrah, apa semua tak boleh. Out. Jadi solat sunat kita ni menampung kekurangan solat-solat sunat wajib kita, solat wajib kita yang tak sempurna. Kita khusyuk kita memang tak ada lah, payah. Ada sekejap khusyuk, sekejap tak khusyuk. Kan? Sebab apa? Khusyuk itu kono dibuat. Imam Ghazali dah sebut dalam Ihya Ulumuddin beberapa perkara. Tafahum, faham, kemudian ta'zim, membesar Ta'ala, ma'akhuf, ar-raja, al-haya. Itu antara perkara-perkara ni. Faham apa yang dia baca, berharap pada penerimaan daripada Allah, takut nak menghadap Allah Ta'ala ni. Itu sifat-sifat orang yang sembahyang. Tapi kita biasa lah, kita buat ikut sampai ya. Sebab tu hati kita ni tuan, bila kita bergerak, dia berhenti, dia berbeza dengan jantung. Kita dah sebut hati ni peranannya beza dengan jantung. Jantung dia bergerak menjangah. Hati pula bila kita bergerak dia berhenti. Bila kita berhenti dia berjalan. Itu hati. Bila kita ambil wudu sungguh-sungguh, kita cabut jam kopiah apa semua tu, kita buat kerja, dia berhenti tu. Dah qamat, kita pun lari. Bila lari kita takbir, kita berhenti saja, dia berjalan. Kopiah dah tinggal, jam dah tinggal, kereta ada semua datang. Nah, semua terkenang tu. Bila dah ada kono batal dah, duduk saf depan pula. Macam mana ni? Jam berbalik tu bukan salah berbalik, jam hadiah hari jadi orang rumah bagi air. Kalau hilang parah nak berjawab ni, semalam kena marah, hari dia kena marah kan? Banyak betul. Dia dah berjalan hati tu bila berhenti. Jantung biasa, kita berjalan, dia berjalan, kita berlari, dia berjalan, kita makan, dia berjalan, dia berhenti, kita jalan. Itu jantung. Hati tak. Dia bila kita berhenti, sebab tu orang merokok kalau nak berhenti, saya tahu dalam surau ni tak ada yang rokok. Kalau orang yang rokok, kalau dia nak berhenti merokok, dia kena buat kerja. Jangan berhenti buat kerja. Lepas menobang, buat pagar, lepas pagar, cat surau, lepas cat surau, menyapu, biasa tandas, buat kerja. Hati dia tu tak teringat. Tapi jangan dia berhenti. Bila dia duduk bersandar kat pokok ni, orang kan mula dia terkenang di Suria. Mana dia tadi? Ya. Sebab tu orang yang duduk tu sampai sebatang dia sokok. Kalau dia duduk seorang sebatang, sebab dia berhenti berjalan. Hati tu bila kita berjalan, hati tu berhenti terkenang. Ya. Sebab tu orang yang sedang kesedihan, dia mengembara, dia nak berjalan supaya hati ni tak teringat-ingat. Kan Nabi sedih, Amul Huzun, tahun duka cita, isteri tercinta wafat, pak saudara pun tak ada. Nabi dibuat mengembara naik ke langit, berjumpa ada antara dia punya ni berjalan kan. Jadi perkara yang sunat ni tuan, sembahyang sunat paling kurang 12 rakaat tu jaga tuan ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isyak dan selepas isyak. Okey, kalau nak jaga 4 rakaat pula, 4 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Orang yang menjaga ni insya-Allah Taala jauh daripada api neraka. Dan 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar tuan 4 rakaat ya, sebab lepas asar tak ada lah. Kemudian 4 rakaat selepas isyak, sama seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Mana 4 rakaat selepas isyak kita buat sama dengan 83 tahun lebih kita sembahyang. Mudah-mudahan. Kemudian buatlah witir 1 sehingga 11 rakaat, mana yang boleh sebelum tidur. Jadi kalau dah buat witir sebelum tidur tuan, biasa orang akan buat selepas solat isyak lah. Selepas isyak tu maksudnya sebelum tidur lah. Sebab kalau betul-betul kita nak tunggu ngantuk tidur, selalu pembohong.
Dah ngantuk ni, tak ada nak pergi bilik air nak ambil wuduk dah. Semua cerita kartun tu. Kebanyakan peratus ni tak ingat tahu berapa peratus, tapi kebanyakan sekarang lah sebelum tidur kan bila dia dah ngantuk kan, dah mula dia landing perlahan, tak ada. Jadi selepas isyak tu buat solat sunat taubat, buat solat sunat ba'diyah, kemudian buat solat sunat witir 1 rakaat cukup. Habis kang malam kan nak bangun, Nabi cakap tidak ada 2 witir pada satu malam. Baik, ada 2 kaedah. Yang pertama, bangun tahajud terus sembahyang tanpa buat witir. Pandangan yang kedua, buka dulu witir. Dulu saya dah sebut kan, dah lama, dah 8 bulan dulu, dah lupa. Buka dulu witir 1 rakaat, dia jadikan dia genap balik. Sebelum tidur kita dah solat 3, bangun tahajud malam kan, buat 1 rakaat sebelum solat yang apa-apa, jadi dia 4 rakaat. Dia dah jadi genap kan. Sembahyang kan tutup balik 1 rakaat, jadi dia 5. Ataupun sebelum tidur 1, bangun tidur 1, 2, kan nak habis tutup lagi 1, jadi 3. Faham tak? Boleh kan? Baik. Jadi itu yang sunat tuan ya. Sampai kita buka sebelah ni, sebelah cerita apa? Adab bertayamum. Bolehlah kita habis kan? Biar capek sikit tuan kan? Pasal kita dah tinggal 8 bulan ni. Waktu masuk berapa? Dah masuk ke? 8.10 ya? Dulu ada jam ke sini? Kau? Dia tidur lama ni, Ashabul Kahfi 309 tahun, bila dia bangun tengok dah berubah. Kita ni baru 8 bulan, saya pun dah lupa. Tak ada jam bunyi ke kita? Kita berhenti azan ke macam mana? Terus kita terus sikit lagi dah tajuk satu muka surat sangat. Yang kelima, muka surat 30, adab-adab bertayamum. Tayamum ni apa tuan? Tayamum ni bila tak pakai air lah, pakai debu ya, debu yang suci. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana satu ketiadaannya sesudah berusaha mencarinya, cari air tak jumpa-jumpa. Yang kedua, sebab uzur atau sakit. Maksud dia uzur atau sakit daripada mencari air ni tak jumpa, ataupun dia memang tak boleh gunakan air. Atau yang ketiga, ada halangan dari sampai mencapai air disebab ada binatang buas, atau sebab ditahan dalam penjara. Cerita boyo tadi, bersepah boyo tepi tu, baru dokek ada langgangung bulut. Tak boleh je lah, berbahaya. Atau ditahan dalam penjara. Yang keempat, atau kerana air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Sikit je, secawan lah. Nak ambil uduk pun tak lapis, minum yang cukup. Yang kelima, atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Maknanya air itu orang lain punya, dia pula tak nak jual. Ataupun air itu orang lain punya, dia memang tak bagi. Tak boleh kita rompak dia dah semata-mata kita nak ni, tak boleh ya. Ada pilihan. Dan yang keenam, atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang kau khawatir atas kemudaratan dirimu apabila menggunakan air. Memang dia tak boleh kena air, kena air kulit dia mengelupas ke apa dan sebagainya, maka dibenarkanlah untuk bertayamum. Macam mana tayamum ni? Maka dalam keadaan ini maka hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang yang fardu. Maknanya kalau nak bertayamum, tunggu dah nak masuk waktu sembahyang fardu, carilah tanah yang baik dan berdebu. Tanah tuan ya, tanah. Maknanya debu daripada bosi tak boleh pakai, dia kena tanah. Dan tidak bercampur dengan benda lain. Maknanya tak ada campur dengan najis-najis, ada tik kucing apa, tak ada. Maknanya tanah yang suci bersih. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua jari tapak tangan ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus salat. Maksudnya membuat satu yang membolehkan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dapatnya dah? Sapukan ke muka. Muka kita lah, bukan muka kawan, muka kita. Dan janganlah engkau bersuah-suah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal atau tipis. Maknanya tadi dah sapu. Jadi kalau janggut kita panjang cukup lah kan. Tak payah kita nak masuk debu tu, tercelah misai, tak payah. Maknanya sapu ke muka tu, yakin kita kono seluruh muka kita cukup.
Kemudian tanggalkan cincinmu. Kalau kita bercincin, ada cincin, tanggalkan. Pukulkan kedua-kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan jari-jarimu, dan sapulahkan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Mulakan yang kanan sampai ke siku juga, bagian kiri juga. Jikalau dua pukul ini masih belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tangan hingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dan tapak tangan lain, dan selangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Mana tangan ni tadi, pastikan kono semua celah-celah jari ni. Bukalah jam cincin yang ada, dan semayanglah engkau. Maknanya dia buka dengan tangan saja. Itu tayamum. Dia tak ada sapu kepala, tak ada kaki, tak ada tengkuk, tak ada ni, ya. Nah, tengkuk termasuk sunat. Dan ya, dalam berwudu menyapu tengkuk dulu kita dah baca. Nah, saya balik ke belakang. Tu azan lah. Kita berhenti je tuan ya. Kita lepih azan. Baik, dah selesai bertayamum tadi. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu. Maknanya sekali tayamum, sekali sembahyang fardu, satu waktu sahaja. Dan beberapa kali yang engkau sukai daripada sembahyang yang sunat. Maknanya kalau nak tahajud, kita ada beberapa jenis sembahyang kita nak buat beberapa rakaat, contoh cukup sekali tayamum. Tapi untuk sembahyang fardu, subuh satu, kan nak masuk zuhur, ambil balik. Asar, ambil balik. Maghrib, ambil balik. Isyak, ambil balik. Nah, itu bab tayamum tuan ya. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Bila nak sembahyang fardu yang lain, buatlah tayamum yang baru, menyapu muka dan kedua tangan tadi dengan debu yang suci. Maknanya debu ni maksudnya koring lah. Kalau lumpur basah kan, debu tu bila ditaruh air dia jadi lumpur. Tak boleh. Dia nak debu juga. Kalau tempat tu tak ada debu macam mana? Dalam kapal terbang. Tak ada baik. Mana cari debu tu? Buatlah macam gaborlah mana-mana, anggaplah benda tu ada debu di situ. Ya, kalau nak buat bertayamum, tayamum. Kalau tak ada, solat menghormati waktu sahaja. Solat menghormati waktu boleh kalau tak ada wuduk. Tapi kaedah dia ialah apabila waktu masih ada, sembahyang balik semula. Apa tujuan sembahyang menghormati waktu? Ulama fiqh mengambil inisiatif untuk kita ni tidak didakwa meninggalkan solat dengan sengaja dalam apa keadaan sekalipun. Sebab orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang sembahyang. Yang sembahyang ni mana? Orang yang daripada sembahyang itu dia lalai. Makna dia sembahyang dia suka-suka lah. Teragak dia sembahyang subuh, dia sembahyang. Zuhur tak sembahyang, kan asar sembahyang balik. Maghrib tak sembahyang, isyak kan sembahyang balik. Macam tu lah.
Makna dia dengan sengaja, dia tak peduli lah, suka dan tak sembahyang dan sembahyang lah. Jadi ulama ambil pendekatan untuk kita ni tak masuk dalam golongan orang yang sengaja meninggalkan sembahyang, padahal dah ada masyakkah, ada kesusahan. Bila ada kesusahan adanya rukhsah itu kelonggaran. Tapi ulama ambil pendekatan dalam keadaan tak tahu ke mana kiblat. Ini tak ada syarat-syarat sah sembahyang, ada wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat dan sebagainya. Tapi kiblat pun kita langgar tahu, bang, mana kita tahu mana arah. Kemudian wuduk pun tak ada, tak boleh nak ambil wuduk, ataupun dia memang tak boleh nak kena air, dia nak kena tayamum dabu pun tak ada. Jadi solat menghormati waktu nama. Saja aku solat maghrib mati waktu 3 rakaat kalau taklah. Solat macam biasa, baca macam biasa. Kemudian syarat dia tu kalau sampai waktu maghrib masih ada, sembahyang balik semula atau telah habis diqada. Mudah-mudahan kita tak adalah termasuk dalam golongan orang yang sengaja meninggalkan solat. Itu kaedah yang diambil oleh ahli fiqh, oleh ulama untuk mengelak kita. Ini bukan helah tuan-tuan, tapi untuk kita berusaha. Sebab tu solat ni dia tiang agama, dia tak boleh main-main. Dia tak boleh hari ni rasa macam malas sembahyang, tak boleh. Berdosa besar masuk neraka. Ataupun dia bernazar, aku kalau lulus ujian ni dapat naik pangkat, minggu ni aku sembahyang full. Berdosa besar. Nazar dia tu nazar yang fasad, yang berdosa. Sebab perkara tu memang wajib, tak payah dinazarkan. Nak atau tidak, malas atau tidak, sakit atau sehat, ingat atau lupa ataupun apa, mana boleh. Kecuali 3 perkara lah. Rafa'al qalam anil thalas, diangkat pena itu daripada 3 perkara. Anin naim hatta yastaqiz, orang tidur sampai dia terjaga. Kalau dia tertidur terlampau letih, zuhur dia tidur sampai maghrib, lepas solat zuhur dia tidur sampai maghrib, Allah, asar tertinggal, maka pada ketika itu tidak ditulis dosa untuk dia. Wa anil junun hatta yafiq, orang gila sampai dia sehat. Masa dia tengah gila tu dia tak wajib sembahyang lah. Sebab tu kawan kita yang tak sembahyang tu, kita tanya, gila kau kan? Kalau gila dan tak ada nak merah tak ada lagi sana kan? Kalau tak gila wajib ke sembahyang. Kemudian anis sabi hatta yablugh, ada anak-anak sehingga mereka itu balik. Jadi solat sunat jaga tuan ya, solat sunat itu menampung kita punya kekurangan dalam solat wajib. Samalah puasa sunat pun begitu juga, beramai sunat lah, buatlah seberapa banyak yang boleh ya, sunnah-sunnah yang kita nak ni. Dan kita belajar ni tadi semua dah tahu dah sebenarnya, ni ulang kaji sahaja berpandu dengan kitab ni, kita baca sedikit sebanyak menambah pengetahuan kita atau mengingatkan mana-mana yang kita lupa. Untuk apa tu? Untuk kita melakukan ibadah. Hari ni kita okey, tapi satu waktu nanti akan datang waktu kita memerlukan, maka kita mudah-mudahan terselamat daripada orang yang lalai dan leko. Sebab kita tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita mengaji tuan-tuan ya, dalam syarak, dalam fiqh kita orang kata berlaku keadaan ni macam mana nak buat, berlaku keadaan ni macam mana nak buat, kalau ni datang macam mana, kalau tak ada air macam mana. Ini yang kita baca supaya kita tak jadi orang yang lalai dalam menjalankan ibadah. Allah Ta'ala bagi kelonggaran yang macam mana. Kalau tak ada air boleh pakai dabu pula yang macam mana, apa anggota badannya. Jadi kita tahu. Ini kadang jamak kasar pun tak tahu. Macam mana ni jamak kasar, maghrib dengan asar boleh lah dia. Boleh dia kawan. Yang tak boleh dengan subuh ya. Sudah. Subuh kalau dikasarkan berapa, tinggal 0 rakaat. Dia 2, dipotong 2, tinggal 0. Tak payah sembahyang lah kan. Sudah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Ada yang takhir, ada yang takdim. Takdim dah apa? Didahulukan waktu yang kedua dalam waktu yang pertama. Sembahyang asar dalam waktu zuhur, panggil jamak takdim. Kalau jamak tak kasar boleh tak? Boleh. Sembahyang tamam 4 rakaat, jamak sahaja. Sebab tu kaedah orang doktor-doktor yang tak boleh nak keluar, dia tak ada musafir tapi dia menjamakkan 2 sembahyang. Jamak sembahyang tamam, sempurna, 4 zuhur, 4 asar. Sebab dia tak ada halus safar, dia tak ada dalam hal dia pun musafir, tak ada. Ni asalkan jamak, kalau kasar tak. Ada yang jamak dan kasar, ada yang jamak sahaja. Ada yang dia nak sempurna, dia tak nak jamak pun boleh. Tapi Nabi cakap Allah Ta'ala telah bersedekah kepada kamu, terima je lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
Kita nak buat jamak kasar ni dalam keadaan porang dan susah-susah, kita pergi jauh. Kalau tak susah boleh tak kita sembahyang sempurna? Boleh, Nabi cakap. Tapi Allah Ta'ala bersedekah, tu ambil je lah. Tu kaedah dia. Ya, itu pulang pada masing-masing. Bulan puasa pergi travel, duduk dalam kapal terbang, tak lapar, tak apa ni. Nak terus berpuasa, cantik. Boleh. Nak buka pun boleh kan. Jangan orang yang berpuasa cakap macam tu. Tapi tu. Dia ada keadaan dia lebih dua marhalah. Masyakkah dia dah ada, kesusahan dia dah ada. Kalau dalam hal jamak sembahyang boleh, kenapa tak boleh dalam hal buka puasa? Tapi kalau mengada-ngada saja nak makan, padahal benda tu taklah tahu pada. Pergi Sabah sejam lebih, makan kau semangat dalam kau terbang tu bulan puasa. Janganlah kan. Relax lah, tahan lah. Sudahlah pergi Sabah semata-mata nak buka, pasal sana buka pukul 6 lebih. Belum sampai dah dalam kau terbang tu baru nak naik. Rupa kau terbang pula tak terbang. Tuan-tuan dan puan-puan, kau terbang tidak boleh terbang kerana cuaca buruk. Kita tangguhlah besok pagi kita. Ni dah makan dah ni. Pilot baru rem minyak dia dah gong. Alasan dia musafir apa benda KLIA pun tak lebih lagi. Janganlah macam tu tuan-tuan ya. Dalam ibadah ni kita sungguh-sungguh. Jangan kita main pukul dapat manjang ado can sapu kan. Jangan. Ya, tuan, sebab tu kita ni banyak kaedah ni kita kena fikir. Kalau kita orang yang mampu dapat orang yang lain tu nak contoh apa makan ke apa boleh, hadiahlah kat kawan tu. Hatta daging korban sendiri pun memang kita boleh dapat. Tapi kalau kita kesian kat saudara kita tu, ambil lah saya punya bahagian lah. Tak apa, saya hadiah mawar. Bukan kita tak nak, kita menolak. Kita ni kasih sayang tuan. Sebab tu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Maknanya kasih tu apa? Dia nak saudara dia dapat seperti mana dia dapat. Dia gembira, dia nak saudara gembira. Dia nak hidup tenang, dia nak saudara hidup tenang. Dia nak apa lagi, nak sihat, dia nak saudara sihat. Ni tip kesihatan disuruh lah. Wah, dah elok nampak ah. Alhamdulillah lah. Dia ada ubek, dia dah tahu dah ubek macam mana ni. Tak ada kawan tu makin lama makin power. Minggu depan dia meninggal, alhamdulillah mati kau dah tu. Jangan tuan, tak sempurna iman kita. Kalau kita jumpa ubat yang baik, kita begitu, kau cuba makan dah. Para kuat namanya kan. Tapi nama yang sama. Contoh dengan tuan, tak ni gurau ya. Kita ni bila dapat kita tak apa yang kita nak kerekut, ilmu masak pun kita kerekut, ilmu segala-gala kita kerekut. Padahal kita bukan menego pun. Kok menego sekalipun kita ajar, dia mungkin menego, dia bayar zakat, dia dapat tolong orang susah. Kenapa kita tak nak ajar? Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu yang menjadi bekalan kita lepas kita mati. Kenapa kita nak kerekut? Itu yang pelik kita ni kan. Bila kita duduk orang senang, kita susah. Kita susah tengok orang senang. Itu kita tu. Tengok orang tu senang, macam mana dia boleh senang tu? Tengok bini dia nak lawa, macam mana Rahman dia muka pecah rumah. Ada kita kena riang tuan. Bagi pihak saudara kita kena riang ya? Sebab tu yang Nabi ajarkan. Sahabat dia berebut-rebut nak buat kebaikan, dia berebut-rebut nak bagi salam pun berebut. Nah, kita tak berebut-rebut nak suruh orang tinggal kat belakang, kita nak duduk depan. Tidak sempurna iman kita. Sebab tu Imam Ghazali cakap, aku pelik kepada orang yang selalu mencuci mukanya tetapi tidak mahu mencuci hatinya. Ini sebab kita belajar tuan, walaupun kitab fiqh, tapi Imam Al-Ghazali mengajar kita tentang hakikat syariat. Dalam syariat itu ada hakikat. Dalam berwuduk tu kita dah sebut dulu, orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu taala dalam wuduk dia, maknanya sembahyang dia pun hanyut tuan. Cuma nak ingat maknanya berdoa. Ambil wuduk tu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Maha suci Tuhan yang menjadikan air ini suci untuk aku bersuci. Ada macam tu. Kalau tak ada air, macam mana cerita dia? Ni kau nak tayamum tadi. Kau tayamum tak boleh, air pun tak ada. Maknanya kita dah koreh. Ini orang yang mengambil kita dah jadi mayat. Kemudian ambil cuci muka, ya Allah engkau putihkanlah muka ku. Hari ada muka yang telah kau putihkan dan jangan kau hitamkan. Hari ada muka yang kau hitam. Bila tu? Hari akhirat. Itu doa dia. Kemudian basuh tangan, ya Allah kau berilah catatan amalanku melalui tangan kanan. Hari ada orang yang kau beri melalui tangan kanan. Tangan kiri janganlah ya Allah beri tangan kiri. Ini hari ada orang yang kau beri tangan kiri.
Sapu kepala berilah aku perlindungan ya Allah. Di hari tidak ada perlindunganmu, dan hari ada orang yang kau beri perlindungan. Nah, itu lintas dalam hati kita ya. Jangan nak kita ambil wuduk hari Jumaat dah orang beratuk orang kita, ya Allah. Ya. Lama ni sepak dah kan kita. Jadi kita ambil wuduk. Dah lama warna setengah jam tunggu tak habis-habis. Betul asyik lupa lah tu. Mana tadi? Tak, maknanya lintasan. Ya, sampai menyapu tangkuk ni kita jangan buat. Tapi Imam Ghazali dalam kitab itu dah sebut 8 bulan ke 9 bulan yang lalu, ketika menyapu tangkuk, ya Allah, jauhkanlah aku daripada belenggu syaitan dan janganlah jadikan aku terbelenggu dalam neraka-Mu ya Allah. Ketika menyapu tangkuk. Nah, bila kaki pun begitu juga ya Allah, mudahkanlah kaki kanan, basuh kaki kanan, mudahkanlah kakiku melintasi sirat-Mu ya Allah. Hari ada orang yang Kau mudahkan. Basuh kaki kiri ya Allah, jangan Kau susahkan aku melintasi sirat. Hari ada orang yang Kau susahkan. Jadi itulah sikit sebanyak tuan ya, perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan daripada kitab ni dapatlah kita jadikan panduan untuk kita mempertingkatkan kualiti amalan kita hari demi hari. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, dan kita ajarkanlah pada kawan-kawan, anak beranak, saudara mara kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan. Adakah apa-apa yang nak dibetulkan, ditambah atau yang kurang jelas? Tak ada kan? Alhamdulillah. Surau ni memang bagus, saya suka surau ni. Pasal kepahaman dia tinggi. Ya. Khususnya kakak yang belakang tu, dia siap tulis kan. Imam Syafi'i cakap ilmu itu ibarat binatang buruan, ikatlah dia dengan tulisan. Kalau binatang tu ikat dengan tali, ilmu tu ikat dengan tulisan. Tapi ternyata kat sini yang sebaris dengan Imam Syafi'i pun alhamdulillah, saya tengok semua ingat. 8 bulan lepas saya ingat apa lagi yang hari ni kan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf. Tak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak. Kita ni untuk mencari redha Allah tuan, bukan nak mencari glamour manusia, bukan nak mencari dunia, kehebatan, tak ada. Semua kerana Allah SWT. Kalau kita lain niat kita pada Allah Ta'ala, maka ikhlas kita tak ada, sia-sia amalan yang kita lakukan. Minta Allah Ta'ala istiqamah kita di atas jalan kebaikan, dan di mati yang kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la dhal minkal jad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.